Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada wal ulama was salihin syai'un lillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia dan sopan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat yang ke-207. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Ar-Rahmaniyah, yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan Imam Naudi, Imam Azhari, sahabat-sahabat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah atas segala limpahan nikmat Allah kepada kita sehinggalah ke saat ini. Dan alhamdulillah malam ni kita solat di atas kapet baru. Mudah-mudahan tuan-tuan bertambah khusyuk tadi, dan syukur dan tahniah pada kepimpinan Masjid Ar-Rahmaniyah Senggalang Baru serta barisan kepimpinan tuan-tuan yang telah memberikan sumbangan infak katanya daripada duit tuan-tuan mudah-mudahan Allah SWT ganjari dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. InsyaAllah setiap orang yang datang solat di masjid kita ni, masjid sini, kita akan mendapat ganjaran pahala. Sadaqatun jariyatun, sadaqah jariyah. Alhamdulillah. Itulah maknanya melakukan amal kebaikan. Sebab amal kebaikan itulah tuan-tuan yang menjadi pendamping kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terhalang untuk melakukan amal kebaikan, dan jangan kita menghalang orang lain melakukan kebaikan. Jangan sampai kita jadi punca terhalangnya manusia-manusia melakukan kebaikan. Sebab itulah modal kita kan. Itulah bekalan kita. Tiba-tiba ada sahabat kita nak berbekal, tiba-tiba kita larang, kita sekat. Jadi itulah Yang itu yang kita takut
kadang-kadang kita tanpa kita sedari kan, kita jadi punca terhalangnya sesuatu kebaikan dilaksanakan. Jadi 2-3 hari peristiwa baru berlaku ni tuan-tuan ialah tentang kita kehilangan seorang yang alim dalam bidang ilmu yang mantap Dr. Sabri Awang Sabri bin Awang yang dia meninggalnya ketika sedang memberikan kuliah di sebuah surau di seksyen berapa di Shah Alam. Betul-betul sedang memberikan kuliah subuh saya. Kuliah subuh. Jadi kena hati-hati kuliah subuh. Tak adalah kan. Itulah dinamakan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan dikatakan kalimah yang tak akhir disebut bacaan ayat Quran yang dinyatakan oleh sahabat beliau Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti wilayah. Di antara dia nyatakan bahawa antara ayat yang akhir ayat Quran wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan semua manusia akan dihimpunkan di hadapan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Itu ayat terakhir sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kita tengok dalam video tu dia sempat lagi sebut Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian jatuhlah kan. Itulah mudah-mudahan pengakhiran kehidupan kita tu dengan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis Nabi tuan-tuan kita akan dimatikan sebagaimana cara kehidupan kita. Macam mana cara hidup kita, amalan semasa kita hidup, begitulah. Kita akan insya-Allah akan dimatikan begitulah. Kan? Orang yang contoh almarhum Dr. Sabri Awang tu, dia dalam kehidupan dia dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu dan Allah wafatkan dia dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu. Allahu Akbar kan. Besar ganjaran pahala dia. Allah ampunkan dosa dia. Jadi malam ni tuan-tuan insya-Allah kita sambunglah. Tu mudah-mudahan kita bermotivasi lah sentiasa bermotivasi. Dan kalau kita satu lagi pengajaran tuan-tuan dan juga untuk diri saya kan, bila kita sakit sikit kan, kita sakit ke apa kan, jumpalah, pergilah berubat kan. Dikatakan bahawa almarhum tu dia dah sakit dada dia dah 5 hari, tapi ingat sakit biasa kan, jadi biarkan, akhirnya rupanya kena serangan jantung. Kita disuruh berubat kan. Memang ada kata-kata bahawa kena sembunyikan kan, jangan cerita pada orang, tapi dalam keadaan tentu bukan kita hebahkan, tapi nak berubat kan. Kita nak sehat, biar umur yang panjang, yang sesuai lah kan, supaya kita dapat melakukan amalan kebaikan. Nak umur yang panjang dan badan yang sehat wal afiat kan. InsyaAllah tuan-tuan Baik. Di halaman yang ke-460 iaitu pengajaran iktibar daripada peristiwa peperangan Khandaq. Yang akhir tu sebelum kita sudahi pada kuliah yang lepas, bahawa dalam perang Khandaq ni Allah SWT memberi pertolongan kepada tentera-tentera Islam. Yang pertamanya dengan menjadikan keretakan dalam kumpulan tentera Islam, tentera kafir Quraisy. Kafir Quraisy, kemudian Bani Ghatafan kan, dan orang-orang Yahudi. Akhirnya di kalangan mereka itu timbul saling tidak percaya, timbul rasa ragu-ragu bahawa satu pihak yang ini telah mengkhianati. Ini dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan orang yang di dalam sendiri, iaitu dicampakkan hidayah Islam dia.
iaitu seorang sahabat namanya Nuaim bin Mas'ud. Dia inilah yang masuk kan, mengkucar-kacirkan dalam setiap kabilah-kabilah tu. Pergi kepada Yahudi, pergi kepada Quraisy dan pergi kepada Ghatafan. Sehingga menjadikan antara tiga golongan yang besar tu jadi rasa curiga antara satu sama lain. Dan akhirnya mereka berpecah. Kemudian Allah SWT turunkan satu angin yang kuat sehingga merosakkan peralatan di camp ataupun di khemah tentera musyrikin. Itu cara Allah SWT turunkan tentera dia. Angin, tuan-tuan, kan, bila dia kecil kita sedar kan, angin sepoi-sepoi, bahasa boleh terlena. Tapi satu kali hari tu 2 bulan yang lalu yang dapat kesan di tepi pantai lah, Kampung Indah pun ada kena bumbung tercabut. Dan hebat kalau kita pergi Morib, tuan-tuan, pokok ru yang puluhan tahun tu terangkat, akar dia sampai terangkat pokok tu. Bayangkan angin. Allah SWT nak tunjukkan kekuasaan sikit je. Mungkin beberapa 20 minit gitulah kan. Tu dah jadi macam tu. Pokok durian tali air pun tercabut. Pokok durian tu tercabut akar dia. Jadi Allah SWT nak tunjukkan kekuasaan. Dan dalam perang Khandaq ni Allah SWT nak tunjukkan pertolongan Allah dengan mengkucar-kacirkan. Akhirnya tentera lari balik. Dan akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan tanpa berlakunya peperangan yang besar. Jadi pada malam ni kita sambung sikit. Sebelum kita masuk pada iktibar, ada suatu babak suatu babak pertarungan di antara tentera Islam dengan tentera kafir, iaitu tentera Islam yang diwakili oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang pemuda, masih muda lah. Sayyidina Ali dia masuk Islam, Nabi ambil, dibela, duduk dengan Nabi pada usia 6 tahun. 6 tahun. Pada masa tu Abu Talib ni ramai anak. Ramai anak, dan ketika itu berlaku musim kemarau dan kekurangan makanan. Jadi Nabi ini pernah dibela oleh Abu Talib, dijaga dengan sebaiknya, nak balas jasa. Ini yang penting, tuan-tuan. Kita mengenang jasa pengorbanan orang yang berkorban untuk kita. Lalu diambillah Abu Talib, tinggal dengan dia dah seusia 6 tahun. Sebab tu dikatakan Abu Talib ni masuk Islam dalam usia yang sangat muda. Antara kanak-kanak yang awal memeluk Islam, dididik, ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi berhijrah, usia dia dalam usia 19 tahun. Maknanya dia berhijrah dalam usia 19 tahun. Perang Khandaq ni berlaku pada tahun ke-5. Maknanya usia Sayyidina Ali tu dalam usia yang muda lah kan. 23, 24 tahun. Dan sanggup keluar berperang. 1 lawan 1 ni. Kita tengok kisah dia. Tajuknya dalam kitab ni, tuan-tuan mungkin ada kitab ni. Ustaz ada kan? Biografi Muhammad bin Abdullah. Dan kalau kita tengok dalam sirah Ibnu Hisham pun ada didetailkan cerita ni. Didetailkan. Dalam keadaan cemas itu ada 5 orang pendekar bukan Islam daripada golongan kafir Quraisy berjaya menyeberangi parit dari sudut yang paling sempit. Mereka ni sentiasa mencari-cari peluang kan. Tengok parit yang paling sempit dan paling tak dalam lah, paling cetek lah, dan cuba menyeberangi. Kelima-limanya menggunakan kuda Arab asli. Mereka diketuai oleh pahlawan Arab yang paling handal pada masa itu, iaitu Amru bin Abdul Wud. Panglima perang kafir Quraisy yang paling handal lah, digeruni.
dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ini kisah Ikrimah nanti kita akan ceritakan. Akhirnya dia masuk Islam, kan? Sama juga namanya Khalid Al-Walid, masuk Islam, menjadi panglima tentera Islam lah. Amru bin Abdul Wud mencabar orang Islam yang berani menentangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada tentera Islam yang berani, siapa yang berani menentang Amru bin Abdul Wud? Tidak ada yang berani keluar. Akhirnya Ali menawarkan dirinya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberatan kerana Ali masih muda. Nabi Muhammad sendiri takut Ali akan dibunuh oleh Amru bin Abdul Wud. Kata Sayyidina Ali, aku yang akan bunuh dia dengan izin Allah. Wahai Rasulullah. Sayyidina Ali memberikan keyakinan dan mengambil peluang tu untuk bertarung. Kemudian Ali keluar berjalan kaki tanpa dikenali oleh Amru bin Abdul Wud. Dia keluar berjalan. Lalu tanya Amru bin Abdul Wud, siapa kamu? Lalu jawab Sayyidina Ali, aku Ali bin Abi Talib. Dia perkenalkan diri dia. Kata Amru bin Abdul Wud, lebih baik kamu berundur wahai Ali. Datangkan kepada aku orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman daripada kamu. Oh, sombong dia. Dia kata Ali ni bukan lawan dia lah. Kan? Anak muda, kan? Tak ada pengalaman. Dia nak yang lebih pengalaman, yang lebih gagah, nama-nama yang hebat. Siapa? Umar ke? Ataupun panglima tentera Islam yang lain. Kata Sayyidina Ali, wahai Amru, aku dengar kamu ini tidak menolak dua pilihan yang diberikan kepada kamu. Pasti kamu pilih salah satu. Dia mencabar Amru bin Abdul Wud. Amru kata betul. Lalu kata Sayyidina Ali, kalau begitu aku menyeru kamu kepada salah satu daripada dua perkara ini. Yang pertama, aku menyeru kamu supaya beriman kepada Allah. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempat lagi Sayyidina Ali berdakwah untuk menyelamatkan Amru bin Abdul Wud tadi. Kan? Bukan dia ambil peluang nak bunuh. Dia sempat lagi berdakwah. Kan? Itulah yang dikatakan tuan-tuan dalam qul ya ayyuhal kafirun tu. La a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Akhir dia tu baru lakum dinukum waliyadin. Betul tak? Maknanya mengambil peluang berdakwah lagi kepada orang kafir itu. Lalu kata Amru, yang pertama ini aku tidak perlu kepadanya. Maknanya dia tak nak. Dia tak mau mengucap dua kalimah syahadah. Ditanya apa yang kedua? Lalu kata Sayyidina Ali, yang kedua aku menyeru engkau bertarung dengan aku. Sayyidina Ali mencabar ni. Kan? Mula-mula dia yang mencabar. Kan? Sayyidina Ali rupanya lebih berani, memanglah kan. Sayyidina Ali tak adalah dalam masyarakat Melayu panggil apa? Tongkat Ali, kan. Mana kehebatan Ali tu. Kan? Betul tuan-tuan, memang panglima tentera Islam yang sangat hebatlah Sayyidina Ali. Di dalam satu keadaan tuan-tuan, cerita sikit pasal Ali, boleh? Dalam perang Khaybar, tentera Islam nak masuk tak boleh sebab dia punya benteng tu dan pintu dia sangat teguh. Jadi Sayyidina Ali menggunakan kekuatan dia meruntuhkan pintu benteng Khaybar tu seorang diri. Dan bila jatuh, tentera Islam nak angkat tu, 8 orang tak dapat angkat pintu tu. Tu Haji, 8 orang tak boleh angkat. Maknanya
tenaga Saidina Ali ketika itu lebih kuat daripada 8 orang tadi lah. Memang gagah lah, kan? Kegagahan. Kan? Ini tentera panglima pahlawan Islam, Saidina Ali bin Abi Talib. Tapi tuan-tuan, ada satu kisah gelaran Saidina Ali ini digelar karramallahu wajhah. Apa maksudnya karramallahu wajhah? Karramah, kemuliaan. Karrama, Allah memuliakan. Karramallahu, Allah memuliakan wajhahu, wajahnya, kan? Wajahnya. Kenapa? Kerana dikatakan Saidina Ali ini tidak pernah memandang berhala, memandang benda-benda yang mungkar, kan? Memandang benda-benda yang maksiat kepada Allah. Jadi Allah muliakan wajah. Dapat gelaran itu. Ada riwayat menyatakan bahawa dia tidak pernah melihat kemaluan dia tanpa keperluan lah, kan? Tidak pernah melihat kemaluan dia sendiri, kan? Allah muliakan wajahnya, kan? Kita boleh tak berusaha memuliakan wajah kita? Boleh, kan? Orang beriman ni mulia, Allah muliakan, kan? Dengan kita usaha memuliakan wajah kita, melihat benda-benda yang baik-baik, memandang ayat suci Al-Quran, kan? Memandang wajah ibu dan ayah, kan? Memandang orang-orang yang lebih mulia pada kita dengan pandangan yang penuh kasih sayang, memandang anak-anak dengan penuh kasih sayang, itu mulialah, kan? Kemuliaan. InsyaAllah. Elakkanlah, kan? Pandang-pandang benda yang tak baik, yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Saidina Ali sedikit itu. Dan gelaran yang keduanya, tuan-tuan, dia mendapat gelaran Abu Turab. Turab ni maksudnya tanah. Abu, bapa tanah. Tetapi dikatakan, diriwayatkan bahawa Saidina Ali ni dia lebih suka gelaran Abu Turab berbanding dengan karramallahu wajhah. Dan kerana gelaran ni dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Ada kisah dia yang sahih, ya. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah rumah menantu dia lah, kan? Rumah Saidina Ali dengan Fatimah, tanya khabar dan sebagainya, kan? Didapati Saidina Ali tak ada. Tanya Fatimah mana pergi, kan? Lalu Fatimah ni menjawab, Saidina Ali keluar. Tapi jawapan, cara, nada, intonasi yang digunakan oleh Fatimah tu seolah-olah ada sedikit perselisihan faham lah, mungkin, kan? Macam kita, tuan-tuan, dengan orang rumah kita, ada berselisih tak? Haji, ada? Tak ada? Oh, ni suami dari syurga ni. Biasa ada, kan? Begitu kan dengan rumah tangga Saidina Ali. Jadi Saidina Ali bila dia berselisih, dia keluar rumah, kan? Agak-agak dia pergi mana, tuan-tuan? Medang, kedai mamak. Itu kita, kan? Main mata dengan mamak. Bahagia, kan? Hilang semua masalah, kan? Saidina Ali pergi ke masjid, tempat di mana tempat adanya kedamaian, ketenangan, barakah, rahmat Allah SWT. Dia pergi situ dan dia baring. Dan masjid dulu, tuan-tuan, bukan masjid macam ni, kapet, bau kedai lagi, kan? Dulu dia pasir. Bila nak solat dia baru dilapik. Tu yang dengar kisah, memang yang pasal seorang badui yang kencing tu, kan? Nabi kata biarkan, cuba kencing sini. Nabi suruh biarkan, jangan kejar. Badui itu dia jahil lagi, kan? Kalau marah kejar, dia lari keliling, dah habis satu masjid. Lari sambil kencing sambil berlari. Jadi bila ada tanah tu, Nabi kata, wahai Abu Turab, bangunlah, kan?
Rupanya Saidina Ali dia suka gelaran tu. Kenapa agak-agak? Kerana gelaran itulah yang menjadikan dia bersifat tawadhu, kenal asal usul kita, kan? Baru kita tahu kenal asal usul. Ni kadang-kadang kita ni terpesona, terlupa, tertipu dengan gelaran-gelaran yang menjadikan kita rasa mulia, kan? Gelaran-gelaran lah. Dia tak sebut apa, tuan-tuan faham, kan? Walaupun gelaran-gelaran tu tujuannya nak menghargai, memuliakan, tapi kadang-kadang sampai boleh menjadikan seorang itu tidak ada masa untuk dia bersifat tawaduk, kan? Jadi jangan kita terpedaya dengan gelaran-gelaran, panggilan-panggilan. Tapi janganlah panggilan yang buruk pula. Itu pun tak boleh, kan? Okey, tuan-tuan, jadi kisah Saidina Ali tadi balik. Yang kedua, aku menyeru engkau bertarung dengan aku. Tersentak Amru bin Abdul Wa'ud mendengar pilihan kedua itu. Seumur hidupnya tidak ada orang yang berani mencabar dia. Inilah kali pertama dia dicabar. Terus dia turun dari kuda dan disembelih kudanya tu. Nak tunjuk ganas agaknya lah kot. Disembelih kudanya biar mati supaya menggerunkan Ali, dan ditikamnya sehingga mati. Bermulalah pertarungan. Amru Abdul Wud yang berbaju besi lengkap, hanya nampak biji mata saja. Ni pakai baju besi, baju tentera lah, baju perang. Akhirnya Amru berjaya menetak Ali. Ali menahan dengan perisai. Oleh sebab kuatnya tetakan itu, pecah perisai Ali dan koyak baju besinya. Tetapi ia tidak berjaya mencederakan Ali. Kini Ali tanpa perisai dan baju besinya pula koyak. Tentera Islam semakin cemas, tetapi mereka mendoakan Saidina Ali. Pertarungan semakin hebat sehingga debu naik berkepul-kepul dan akhirnya menutup pandangan tu dari luar. Orang yang tengok ni, dalam pertarungan tu bunyi pedang, akhirnya debu-debu pasir tu naik dan menghalang pandangan. Tak nampak dah, hanya dengar bunyi pedang je. Pedang yang berlaga. Pertarungan dalam debu ini berlangsung sehingga 1 jam. Bayang tuan-tuan, memang pahlawan betul lah tu, kan? Kalau kita agaknya 5 minit dah penat lah menyerah lah, kan? Ini pertarungan yang sangat hebat lah ni. Orang yang menyaksikan pertarungan ini berkata, belum pernah aku melihat dalam hidupku pertarungan sehebat ni. Ini disebut dalam Sirah Ibnu Hisham. Semua orang cemas dan tidak tahu apa yang berlaku di dalam kepulan debu itu sehingga terdengar suara takbir dari dalam debu. Saidina Ali bertakbir dengan disambut pula oleh takbir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu Saidina Ali keluar daripada kepulan debu itu, dia berjaya membunuh Amru bin Abdul Wud. Maka tersungkurlah kesombongan Abdul Wud, dibunuh. Dan ini semua menggerunkan yang 4 orang lagi tadi, kan? Mulalah berundur lari. Apabila melihat Amru bin Wud tewas di tangan Ali, 4 orang yang lagi memusing kuda melompat ke sebelah sana semula. 3 orang sempat melompat, tetapi salah seorang daripadanya terkandas, iaitu Naufal bin Muawiyah. Zubair bin Awam sempat mengejarnya. Dengan sekali tetakan Zubair, Naufal jatuh dari kudanya. Dia terbelah 2 daripada kepalanya dan kudanya cedera. Terbelah 2 kepalanya, ditetak. Ini disaksikan oleh Abdullah bin Zubair, anaknya. Kisah Zubair bin Awam berjaya membunuh musuh tentera Quraisy tadi, dan disaksikan oleh anaknya Abdullah bin Zubair, yang masih remaja lah.
Tapi dalam kisah dalam sejarahnya kemudian tuan-tuan, Abdullah bin Zubair ni, anak Zubair bin Awam ni, akhirnya dalam satu kisah dia dibunuh juga. Dia juga dibunuh. Itu kisah yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas peristiwa itu tidak ada lagi tentera Ahzab yang berani melompat parit itu. Tentera bukan Islam atau tentera kafir menghantar wakil kepada Sayyidina Muhammad meminta mayat Amru bin Wud dan Naufal bin Muawiyah dengan bayaran 10,000 dirham. Lalu baginda mengizinkan kedua-dua mayat ini dilepaskan ke dalam parit dan dibiarkan tentera Ahzab mengambilnya. Itu di antara beberapa peperangan ataupun pertempuran yang berlaku dalam peristiwa perang Khandaq. Dia bukan satu pertempuran yang besar-besaran sebab tentera kafir Quraisy tak dapat menyeberang. Itu antara juga pertolongan Allah SWT yang mencampakkan ilham kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dikatakan salah seorang yang ini ada kaitan dengan sejarah lain nanti kita kisahkan peristiwa bagaimana kumpulan Syiah. Ini cerita selepas Sayyidina Ali Syiah yang nak memuliakan Sayyidina Ali dan mengkafirkan sahabat. Dia kata semua sahabat kafir, melainkan Ali, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi dan Miqdad. Tapi dalam akidah kita, dalam sirah kita diajarkan bahawa mereka ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat berjasa. Dan sahabat Rasulullah SAW tak ada yang kufur pun, yang kafir. Tidak, melainkan dikafirkan oleh Syiah. Kita baru lepas kisah 10 Muharram kan, Ashura tu. Orang-orang Syiah, mereka merayakan peristiwa 10 Muharram, peristiwa di Karbala di mana Sayyidina Husain dibunuh. Jadi sejarawan mengkaji macam mana terbunuhnya Sayyidina Husain. Rupanya ada campur tangan Syiah juga. Konon-kononnya dia kasih pada cucunda Rasulullah, kasih kepada Ahlul Bait. Rupanya di sebalik pembunuhan Sayyidina Husain tu mereka terlibat. Sebab itu ahli sejarah kata bahawa setiap tahun 10 Muharram tu mereka akan menyambut dengan mengingati peristiwa tu. Dengan buat apa? Dilukakan badan. Pernah tengok kan? Dilibas badannya dengan senjata, dengan parang, dengan pisau dan sebagainya tu, sampai luka-luka badan tu. Syiah. Dan itu adalah kesan daripada penyesalan mereka. Mereka menyesal sebab mereka lah punca terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak apa, kita tengok sedikit tentang hikmah ataupun iktibar daripada pengajaran sedikitlah malam ni. Baik. Pengiktibaran dan pengajaran. Peperangan ini berpunca sebagaimana yang diriwayatkan dari pengkhianatan kaum Yahudi dan tipu muslihat mereka. Mereka yang menyalakan api peperangan itu dan merekalah yang mengumpulkan barisan musyrikin. Ini usaha bersungguh-sungguh yang gigih daripada orang Yahudi. Orang Yahudi sanggup mereka pergi ke Mekah sana berbincang dengan orang kafir Quraisy. Itu Yahudi yang dihalau daripada Madinah oleh Rasulullah dan berkampung di Khaybar. Mereka bincang-bincang nak musnahkan agama Islam ni. Mereka berpakat.
Kerja jahat seperti ini tidak terbatas kepada kaum Bani Nadir yang telah diusir keluar dari Madinah sahaja, malah kerja-kerja seperti ini turut dilakukan oleh Bani Quraizah, sedangkan mereka ini masih terikat dengan perjanjian dan perhubungan kaum muslimin, yang tidak ada suatu pun kegiatan kaum muslimin yang mengancam mereka sehingga mendesak mereka melanggar perjanjian dan ikatan mereka itu. Jadi kita sedarlah bahawa Yahudi ini tidak setia seperti pada zaman mereka, awal mereka, sehingga ke zaman akhir nanti sampai hari kiamat. Mereka sentiasa mengkhianati perjanjian yang mereka buat. Bahkan umat Islam tidak pernah mengancam pun kedudukan mereka, kan? Diberi kehidupan, diberi apa ni, kebebasan untuk mengamalkan agama dia, kan? Duduk di mana? Di Madinah sama-sama tu. Sama-sama di Madinah. Ada perkampungan Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, orang Islam, kan, orang bukan Islam, semua hidup dalam keadaan aman. Sehinggalah dua kumpulan Yahudi ini dihalau sebab pengkhianatan awal. Tinggallah Quraizah. Rupanya dia pun mengkhianati, mereka pun mengkhianati. Baik, yang pertama, sebahagian dari cara-cara berperang yang dipergunakan oleh kaum muslimin di dalam peperangan ini ialah menggali kubur parit Khandaq. Kubur parit. Khandaq tu parit lah. Ataupun nama lain bagi peperangan ini adalah peperangan Ahzab. Itu gabungan beberapa kumpulan orang kafir. Ahzab. Peperangan Khandaq ini merupakan peperangan yang pertama di dalam sejarah peperangan Arab dan Islam, di mana kubu-kubu digalikan. Taktik peperangan cara ini hanya terkenal di kalangan bangsa-bangsa asing atau Al-Ajam sahaja, yakni lain daripada Arab, iaitu Farsi secara khusus. Dan mendapati orang yang mengemukakan cara ini dalam peperangan ini adalah Salman Al-Farisi, di mana Rasulullah SAW kagum dan tertarik dengan cara ini. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW pun menyeru sahabatnya menjayakan cadangan ini. Baik, ini adalah sebahagian daripada beberapa dalil yang banyak menunjukkan bahawa hikmah itu barang kehilangan orang mukmin. Al-hikmatu dhallatul mu'min fa aynama wajadaha fa ahaqqu biha. Hikmah atau ilmu yang tertinggi, kebijaksanaan itu adalah buruan orang-orang mukmin. Di mana sahaja ditemuinya, dialah orang yang lebih berhak memungutnya. Sesungguhnya syariat Islam membenarkan kaum muslimin mengambil sesuatu yang baik dari orang lain dengan syarat mereka tidak mengikuti pegangan atau kepercayaan asing. Yang ni kita fahamlah, kan? Maknanya teknologi, cara, kan? Bagaimana sikap, sifat orang selain daripada orang Islam, kita boleh tiru dengan cara tidak mengganggu akidah kita. Contohnya, kita boleh meniru bidang perniagaan daripada bangsa Cina, kan? Tiru yang baiknya lah, gigihnya dia tu, kan? Kegigihan dia, kesungguhan dia. Kadang kita hantar kereta, motor ke untuk dibaiki, kadang kita kena tinggal, kan? Dia minta nombor telefon, nanti sudah baik saya bagi tahu. Tepat tuan-tuan, dia telefon kita tu, kereta dah siap. Itu cara, kan? Cara berniaga, cara perniagaan. Itu dhalatul mukmin. Itu yang hilang daripada sebahagian daripada orang beriman. Kadang-kadang orang kita berniaga sambil lewa. Itu hakikat, ya. Ada juga kebaikan, banyak kebaikan pada orang kita, orang Melayu, kan? Tapi benda-benda yang baik daripada bangsa lain yang boleh kita, itu yang dimaksudkan dengan ni. Rasulullah SAW mengambil idea Salman Al-Farisi. Sebelum tu bangsa Arab tak pernah perang guna parit, bangsa Farsi je. Salman cadangkan, kami kalau di Farsi dulu,
Kalau kami perang dengan kuasa besar, kami akan gali parit sebagai benteng. Parit itu sekira-kira kuda asli Arab tak boleh menyeberang. Kuda yang besar, tinggi, kuda perang lah. Kan? Lalu idea itu diterima. Macam ni juga dalam kehidupan kita kan, sistem ke apa ke, asalkan tidak melanggar syariat, boleh kita ambil sebagai panduan. Banyak pun kita ambil kan, idea-idea kan, kaedah-kaedah. Bahkan benda-benda tu sebenarnya kita berkongsi kan, mereka pun ambil daripada kita juga, betul tak? Mana ada timbal balik. Ada apa yang kita ambil, ada yang dapat kita bagi. Sebagai kaedah umum Islam di dalam konteks ini ialah supaya setiap Muslim tidak akan mengendalikan akal bebasnya dan pemikirannya yang waras di dalam perjalanan hidupnya dan seluruh urusan dan halnya. Sekiranya ini rupa bentuk seorang Muslim, sudah pasti tanpa keraguan lagi ianya tidak mungkin dicucuk tali pada hidungnya, lalu hujung tali diserahkan kepada orang lain untuk memimpin ke mana sahaja kehendak tanpa kesedaran dan pandangan mata hatinya kan. Maknanya kita orang beriman ni kena ada jati diri. Sebenarnya orang beriman inilah yang memimpin, bukan kita yang dipimpin. Sebagai kita yang memimpin kepada jalan kebenaran, kena tunjukkan contoh yang baik. Seseorang Muslim tidak mungkin membelakangkan sebarang prinsip atau kerja atau disiplin yang diterima oleh akal yang waras dan fikiran yang bebas, lagi secucuk dengan prinsip-prinsip syariat Islam, apalagi untuk melanggarnya, dan tidak pula mahu memenatkan jiwanya untuk mengambil manfaat darinya. Cara hidup inilah yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada individu Muslim yang sebenarnya turun-temurun dari satu usul-usul, iaitu kemuliaan. Kemuliaan yang diciptakannya kepada manusia supaya berlandaskan nilai ini kerana Allah menghendaki agar manusia ini menjadi pemerintah sekalian makhluk Allah, melaksanakan ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah, serta beriltizam itu maksudnya melazimi, membiasakan diri dengan hukum hakam syariatnya demi untuk menjamin agar terpeliharanya kemuliaan dan pemerintahan ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Last kali nak tutuplah satu dapatan nak share satu tentang kaitan dengan hijrah. Dia sebut sini min durusil hijrah annaka tahtaju rafiqan. Daripada suatu pengajaran hijrah ialah annaka, sesungguhnya engkau tahtaju rafiqan, memerlukan seorang teman. Rafiq, teman yang baik. Teman yang baik iaitu teman yang boleh memandu kita pada berjalan kebenaran. Yang berkawan dengan dia mendekatkan kita kepada kebaikan, itu teman. In kunta nabiyan, walaupun engkau seorang nabi, maksudnya Rasulullah SAW itulah, walaupun seorang nabi tapi memerlukan seorang teman, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Pengajaran pada kita tuan-tuan cari sahabat yang baik, yang mendorong kita melakukan kebaikan. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal, yang baik dan yang barakah, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.